Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wassanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Malam ni kita masuk surah yang kedua dari juzuk yang ke-30, itu surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a-inna lamarduduna fil hafirah a-idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan-nashitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, was-sabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan cepat dan laju, fal-mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, yauma tarjufur rajifah, ingatlah kamu pada hari ketika berlakunya tiupan yang pertama yang menggoncangkan alam semesta, tatba'uha ar-radifah, lalu diikuti dengan tiupan yang kedua, ar-rajifah yang pertama, ar-radifah yang kedua. Qulubun yawma idzin wajifah, hati-hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Absaruha khasyi'ah, pandangannya
khusyuk, yakni tunduk. Yaqulun, mereka yakni orang-orang kafir berkata, a inna lamarduduna fil hafirah, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula. A idza kunna 'idhaman nakhirah, apakah kami dibangkitkan setelah kami menjadi tulang belulang yang sudah hancur. Mereka berkata mereka berkata tilka idzan karratun khasirah, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang sangat merugikan. Fa innama hiya zajratun wahidah, sesungguhnya pengembalian itu hanya berlaku dengan satu kali tiupan sahaja. Fa idzahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka sudah hidup kembali di permukaan bumi. Ada beberapa surah selain daripada surah An-Nazi'at yang tajuknya perbahasannya tentang sifat-sifat malaikat, seperti surah As-Saffat. As-Saffati saffat, demi malaikat yang berbaris-baris dalam urusan ibadatnya. Surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra. Surah itu juga menyatakan beberapa sifat-sifat malaikat yang tugasnya begitulah. Termasuk adalah dalam surah An-Nazi'at ada kaitan dengan malaikat juga, iaitu yang pertama, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Maksud nyawa dengan keras ini adalah dia mencabut nyawa arwahal kuffar min ajsadihim bisyiddatin wa 'inafin. Dia mencabut nyawa orang-orang kafir, roh orang kafir dari jasad mereka dengan keras, dengan kuat, dengan apa orang Kelantan kata senjoh. Kalau ambil dengan perlahan, dengan kohon ni mungkin tidak sakit sangat, tapi kalau ambil dengan cepat, macam mana sakit itu. Allahu Akbar, sesuatu yang tidak boleh nak kita gambarkan kesakitan. Sedangkan orang-orang beriman sendiri pun tidak terlepas daripada merasa ada juga sakit itu. Bagaimana pula dengan orang kafir yang dicabut dengan keras sehingga pada masa yang sama juga malaikat memukul. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Dan kalaulah engkau ya Muhammad melihat ketika malaikat mematikan orang-orang kafir, di mana dia malaikat memukul wajah-wajah orang kafir dan juga belakang mereka, bahagian depan, bahagian belakang kena katak ke malaikat, lalu dikatakan rasailah azab yang membakar. Maknanya sakit depan, sakit belakang, sakit panah lagi, lepas tu sakit dicabut roh tu pula. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan nama malaikat yang tugasnya begitu. Kemudian yang kedua, wan nasyitati nashta, ada malaikat-malaikat yang apabila dia mencabut nyawa orang-orang beriman, dicabut dengan mudah, dengan lembut, dengan bisur'atin wa lutfin wa suhulah, dengan cepat, lembut dan mudah. Dengan cepat, lembut dan mudah. Kerja malaikat kita tak nampak. Malaikat ni makhluk yang gaib. Makhluk yang gaib, kita tidak nampak malaikat. Tetapi apabila orang beriman mati, dia akan mari dengan rupa yang sangat baik, dengan putih bersih, sambil membawa hanutun wa kafanun, suatu bekas bungkusan daripada syurga untuk dibalut roh orang yang beriman. Itu boleh baca dalam hadis sahih Muslim berhubung dengan bagaimana ketika seseorang hamba mukmin fi iqbal, iqbal ni sudah menghadap ke alam akhirat, mana sudah hampir meninggalkan dunia sebab nyawanya sudah hampir tercabut ataupun sudah mati, lalu malaikat datang dengan perkhabaran yang gembira, lalu memberitahu kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, tidaklah perlu kamu merasa takut atau kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun,
berilah khabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi orang yang nak mati ni memanglah sedih, sebab dia akan berpisah dengan dunia. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala menyatakan, ma taraddatu ana, tidaklah aku teragak-agak tentang sesuatu yang aku lakukan seperti teragak-agaknya aku untuk, ini suatu perbandingan untuk menyatakan Allah Ta'ala tidak suka untuk menyakiti hambanya, iaitu dia yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Dia tidak menyukai kematian kerana sakitnya mati, dan aku pula tidak menyukai untuk menyakitinya. Tetapi mati ini sesuatu yang pasti berlaku dah. Malaikat mencabut nyawa orang beriman dengan cepat, dengan lembut dan dengan mudah. Itu yang selalu kita ulang dalam doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah mudah. Hawwin ni terasa senang dan mudah bagi kita berhadapan dengan sakratul maut, ataupun saat ketika nyawa diambil. Wassabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun daripada langit dengan cepat. Sabihat maknanya al-malaikatul ladzina yanziluna minas sama' musri'ina, yang turun daripada langit dengan cepat. Malaikat dia boleh bergerak dengan cepat sebab malaikat daripada cahaya. Mana dia suatu makhluk yang dia punya kejadian dia tidak macam kita lah. Kita ni berbentuk fizikal atau berbentuk tubuh kasar. Malaikat dalam bentuk cahaya yang kena fikir tak boleh tu. Kita kata macam mana dia, sebab setiap makhluk yang hidup tu dia ada ruh, adanya nyawa. Malaikat pun dia akan mati juga. Kita kata macam mana nyawa tu boleh hidup dalam suatu makhluk yang bernama cahaya. Sebab cahaya tak boleh pegang. Kalau kita tak apa, kita faham lah, sebab kita ni jasad kasar gini, bila tak ada nyawa, tubuh ni tak bergerak lah. Tapi macam mana malaikat, cahaya, roh tu duduk dalam cahaya. Suatu perkara yang tidak perlu kita fikir, dan kita tidak mampu untuk memikirkannya. Malaikat dia ada akal, boleh berfikir, tetapi dia tidak ada nafsu. Sebaliknya jin, makhluk yang diciptakan daripada api, dia ada akal, dia ada akal, dia boleh memikir, dan dia juga ada nafsu. Manusia ni dia tengah-tengah. Manusia dia ada sifat kemalaikatan dan sifat kesyaitanan. Ada dua-dua. Kalau manusia lebih ikut nafsu dia, habislah. Dia akan ikut jalan yang dilalui oleh syaitan. Tapi kalau dia ikut jalan petunjuk, jalan agama, maka dia akan lebih mengikuti jalan para malaikat yang al-abrar, yang sentiasa taat dan berbakti dengan perintah-perintah Allah. Dia turun daripada langit dengan cepat atas tujuan li amrillahi ta'ala, kerana perintah Allah Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam hadis banyaklah dalam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi ta'ala malaikatun sayyaratun. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat yang sentiasa bergerak, berkeliaran. Di mana malaikat ini dia mencari orang-orang yang beribadat kepada Allah, orang yang mengingati Allah. Lalu malaikat pergi satu tempat, dilihat hamba-hamba Allah sedang salat. Mereka bertasbih, mereka bertahmid. Kemudian dia naik ke atas. Dalam hadis itu disebut begitu, naik. Dan Allah Ta'ala bertanya kepadanya, padahal dia lebih mengetahui. Kalau tak tanya pun dia tahu dah. Allah Ta'ala bertanya, wa huwa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, padahal dia sudah mengetahuinya. Apa yang hamba ku lakukan? Lalu malaikat itu berkata, atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang, kami turun daripada langit tadi, mereka sedang salat. Dan bila kami naik, mereka juga sedang salat.
Maksudnya masa turun, malaikat yang bertugas siang hari dia turun waktu subuh. Maka dia lihat orang sedang solat subuh. Dan ketika naik waktu petang dia lihat sedang solat mungkin solat maghrib kot. Kalau petang maghrib, ataupun mungkin kalau awal lagi asar, tapi mungkin maghrib lah lebih menepati dengan maksud dua waktu tarafayin nahar. Tarafayin nahar mana waktu awal pagi dan akhir siang. Allah Ta'ala bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan. Mereka salat. Mereka itu yusabbihunaka, bertasbih kepada kamu. Adakah mereka melihatku? Malaikat menjawab, mereka tidak melihatmu. Allah Ta'ala bertanya, bagaimana kalau mereka melihatmu? Kalau mereka melihat aku? Kata malaikat, sudah tentu mereka akan menambahkan bersungguh-sungguh lagi terhadap tasbih mereka itu ataupun pujian mereka kepadamu. Allah Ta'ala bertanya, apa yang mereka minta? Malaikat berkata, mereka meminta syurga. Allah Ta'ala bertanya, adakah mereka melihat syurga? Malaikat berkata, mereka tidak melihatnya. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Kata malaikat, kalau mereka melihatnya, sudah tentu mereka akan lebih bersungguh-sungguh meminta syurga. Daripada apakah mereka minta berlindung? Malaikat berkata, daripada neraka. Adakah mereka melihatnya? Mereka tidak melihatnya. Kalau mereka melihatnya, sudah tentu mereka lebih bersungguh-sungguh untuk lari sejauh-jauhnya daripada neraka. Panjang hadis tu memang panjang lah. Boleh cari dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sunan Tirmizi ada. Akhir sekali dia matan hadis tu, malaikat beritahu, ya Allah, ada bersama mereka orang-orang yang bukan asalnya di situ. Mereka hanya mungkin tumpang duduk sekali, mungkin untuk salat jemaah, untuk berada dalam majlis ilmu, untuk dengar kuliah sebagainya. Lalu dikatakan humul jalasa, mereka itulah orang-orang yang duduk, alladzi la yashqa, jalisuhum, yang tidaklah menimbulkan kerugian, kecelakaan sesiapa yang duduk bersama dengan mereka. Hadis ini menggambarkan sebahagian daripada tugas dan kerja malaikat. Dan ia adalah salah satu rukun iman. Salah satu rukun iman, al-imanu bil malaikah. Ada nama-nama malaikat yang kita wajib ketahui secara khusus. Ada malaikat yang kita tak tahu namanya, cuma diberitahu secara umum. Tugas, kalau malaikat yang mencabut nyawa tu kita tahulah, itu malakul maut. Malakul maut. Ada yang kata Israel, itu tidak sabit dalam mana nas. Dalam Quran pun tidak ada nama Israel, dalam hadis yang sahih pun tidak ada. Bahkan para ulama mengatakan nama Israel itu kemungkinan datang daripada riwayat Israiliyat. Itu dari segi nama lah. Malaikat tu ada, malaikat cabut nyawa tu ada nama tu. Sebab nama malaikat ni bukan didaftarkan di Jabatan Pendaftaran. Nama tu disebut dalam Quran, dalam hadis. Jadi kalau nama tu tak ada, jangan pandai-pandai kita nak rekod sendirilah. Jadi namanya adalah Malakul Maut berdasarkan ayat kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Adapun yang disebut di sini ni, ini kata sifat, mencabut nyawa dengan keras, mencabut nyawa dengan lembut, bergerak dengan cepat. Keliling kita ada malaikat yang mengawasi kita, yang disebut malaikat hafazah. Wa yursilu alaikum hafazah. Ataupun disebut juga dengan mu'aqqibat, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Malaikat yang tugasnya mengawasi, menjaga kita. Kita minta tolong dengan Allah, kita minta tolong dengan Allah, tetapi Allah Ta'ala menugaskan, memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, menjaga kita. Baik, yang keempat, fassabiqati sabqa, malaikat yang mendahului dengan cepat, maksudnya yang dengan cepat membawa roh orang-orang mukmin ilal jannah, ke syurga. Membawa roh orang mukmin dengan cepat ke syurga. Tidak ada siapa pun yang tak nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga.
Cuma sejauh mana kita telah memenuhi syarat-syarat yang melayakkan untuk kita menjadi ahli syurga. Syarat-syaratnya sebenarnya tak payah, cuma kita kena sungguh lah. Syaratnya tak payah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu dengan suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Maksudnya yang dapat menyebabkan kamu masuk syurga dan jauh daripada azab neraka. Tu'minuna billahi wa rasulih. Modalnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga kamu. Allah Ta'ala akan menggantikan semua dengan keampunan dan syurga. Yaghfir lakum dhunubakum. Dia akan mengampunkan dosa kamu. Wa yudkhilkum jannat. Dan memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Itu modalnya. Kalau kita penuhi syarat ni, semua kita akan masuk syurga. Dan kita kena yakin bahawa kita semua ni ahli syurga. Cuma persoalan timbulnya, adakah kita ke syurga dengan laluan yang mudah atau laluan yang berliku-liku? InsyaAllah kita akan sampai juga ke syurga. Sama ada cepat, lambat, susah, mudah, tu ya. Okey, katakanlah akhir sekali kita dah berjaya ke syurga, tapi masing-masing kita mendapat kedudukan yang berbeza. Dari segi pangkat, darjat, ketinggian syurga berbeza, walaupun sama-sama dalam syurga. Sehingga para ulama mengatakan, kalau dipetik oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Hadil Arwah, ini pun kita dah bincang dari minggu lepas, ayat di akhir surah An-Naba. Apabila seorang ahli syurga masuk, mereka merasakan mereka lah yang paling tinggi kedudukan, padahal ramai lagi orang lain yang lebih tinggi dari segi kedudukannya, pangkatnya dalam syurga. Baik. Malaikat yang membawa roh orang beriman ke syurga. Kemudian yang kelima, wal fal mudabbirati amra. Malaikat yang menguruskan urusan dengan izin Allah. Seperti dia menurunkan perintah akan perkara yang halal dan haram, dan dia menguruskan urusan untuk penghuni di atas muka bumi dengan ar-riyah, tiupan angin, wal amtar, turunnya hujan. Malaikat yang ditugaskan untuk tugas-tugas sebegitu. Kila dikatakan bahawasanya inna tadbira amri dunya, urusan mentadbir urusan dunia diberikan kepada 4 malaikat: Jibril, Mikail, Izrail, Israfil. Adapun Jibril famuwakkal birriyah, ia diwakilkan dengan tugas membawa angin, dan juga al-junud, tentera. Tentera ni bukan tentera manusia, tentera malaikat, tentera dari kalangan malaikat. Adapun Mikail, ianya famuwakkal, ia diwakilkan dengan turunnya hujan dan juga tumbuh-tumbuhan. Adapun Israel, nama Israel dah disebut tadi, walaupun ada dinyatakan di sini, tapi nama ini tidak sabit dalam mana-mana hadis dan juga ayat Quran pun tidak ada. Cuma kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Mana ia diwakilkan dengan mencabut nyawa. Israfil pula ia turun dengan perintah menunggu masa untuk meniup sangkakala. Apabila sampai masa dia tiup dengan sekali tiupan, sekali panggilan, maka semuanya akan musnah ataupun semuanya akan hancur. Begitu besar kerajaan Allah. Kerajaan Allah terlalu besar, dia memberi tugas kepada malaikat dengan tugas-tugas yang tertentu. Walaupun Allah Ta'ala sebenarnya tidak berhajat kepada malaikat itu. Dia menciptakan malaikat untuk tugas ni, untuk menyatakan kebesaran kerajaannya, untuk menyatakan besar kerajaannya. Dan malaikat dia ramai, banyak. Dalam hadis Sahih Bukhari disebut, di langit tu tidak ada satu tempat yang kalau diletakkan dahi, kalau kita boleh berada di udara dan kalau kita boleh sujud, tidak ada satu tempat pun melainkan ada di situ malaikat.
Cuma kita terfikir kalau ruang yang begitu luas ada malaikat, habis tu hok dengan segala lalu apa dia kita kata hok kapal tubai tu lalu apa tak terlanggar ke malaikat tu. Ini melibatkan dua makhluk yang berbeza. Makhluk yang kalau kapal tubai tu sebab dia berbentuk fizikal yang apa dia hok kita boleh nampak stokor gitu. Ada pun malaikat ni dalam bentuk cahaya. Baik. Habislah beberapa situ sampai ayat kelima tu untuk tugas-tugas malaikat yang dinyatakan di awal surah ini. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ingatlah kamu pada hari di mana berlakunya rajifah, tiupan sangkakala yang membawa kepada goncangan, berlakunya kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama di mana makhluk yang mati akan makhluk yang hidup akan mati. Makhluk yang hidup akan mati. Kemudian diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua, lalu makhluk yang mati itu akan hidup. Dia ada perbezaannya kalau dari segi bacaan antara huruf jim dengan huruf dal. Ar-rajifah, ar-radifah. Ar-rajifah maknanya hina tataharrakul ardu wa tattaribul jibal, ketika bumi ini bergerak bergoncang dengan kuat dan bukit bukau menjadi tidak menentu. Tattarib maknanya bukit bukau sudah bergerak daripada kedudukannya dan ianya hancur. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Ataupun dalam ayat lain, yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. Mereka bertanya bagaimana dengan keadaan bukit bukau pada hari berlakunya kiamat, maka katakanlah Tuhanku akan menjadikan ianya rata, serata-ratanya, dan dia akan bergerak sebagaimana bergeraknya awan di langit. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Dia bergerak seperti pergerakan awan yang besar, dan bukit itu sudah menjadi hancur. Cuma tempoh antara ar-rajifah dengan ar-radifah ni tak diketahui secara tepat, sebab adalah hadis disebut 40. Tak tahu 40 tu 40 hari, arba'una yauman atau arba'una syahran atau arba'una sanatan, 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun ke. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dalam lafaz Tirmizi berbunyi, idza dhahaba thulutsal laili, apabila berlalunya 2/3 malam, thulutsa al-lail, 2/3 malam, lalu kata Ubay, Nabi pun bangun. Nabi pun bangun dan dia mendengar Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkurullah, ingatlah kamu kepada Allah. Ja'atir rajifah, telah datangnya tiupan sangkakala yang pertama, kemudian tatba'uhar radifah, diikuti yang kedua. Ja'al mautu bima fihi, datangnya kematian dengan apa yang ada padanya. Ada lagi lah sambungan lafaz hadis tu. Bila Nabi beritahu begitu, seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kullaha alaika, apakah pendapatmu sekiranya ku jadikan selawatku untukmu semuanya? Maka Nabi kata, kalau begitu yakfikallahumma ahammaka min dunyaka, semoga Allah Ta'ala mencukupkan untukmu apa yang kamu inginkan daripada urusan duniamu dan akhiratmu. Ini maksudnya apa dia, kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tidak ada batasannya, tak ada berapa-berapa, itu terpulang kepada
pada kita. Tapi dalam hadis itu dikaitkan dengan ar-rajifah dan ar-radifah, tiupan sangkakala yang pertama dan juga yang kedua. Dia selama tempoh itulah, selepas tiupan sangkakala yang pertama, semua dunia ni, alam ni sunyi, sebab semuanya dah berakhir. Sebenarnya berakhir, kemudian diganti dengan kemudian berlakunya tiupan sangkakala yang kedua setelah turunnya hujan. Turun hujan, lepas tu manusia dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Lalu ketika itulah in kanat illa sayhatan wahidatan, apa dia, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Apabila berlaku itu, gambar hari kiamat ada tu dalam surah Yasin tu. Sebab dalam surah Yasin dia main 3 tempat tu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kemudian ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Sayhatan wahidatan juga. Yang ketiga, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ketiga-tiga ayat itu dalam surah Yasin dengan uslub yang berbeza, tapi ceritanya sama tentang sayhatan wahidatan, merujuk kepada ar-rajifah tadi, tiupan sangkakala yang pertama. Dalam salah satu ayat itu ialah terdapat ayat yang berbunyi qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka yang mati itu, yang berada dalam kubur, berkata, siapakah yang telah membangunkan kami daripada tempat tidur kami? Jadi selama tempoh antara ar-rajifah dan ar-radifah, orang yang mati selama tempoh itu merasakan seperti mereka tidur. Seperti mereka tidur. Lalu dikatakan hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah segala rasul-rasul yang telah mengkhabarkan semua ini. Qulubun yawma idzin wajifah, hati-hati manusia pada hari ini menjadi sangat takut. Wajifah maknanya khaifah muttaribah, menjadi sangat takut, tidak menentu dan resah gelisah. Semua hati menjadi sangat takut apabila mereka melihat akan kedahsyatan hari kiamat. Maksud hati di sini ialah hati qulubul kuffar, hati orang-orang kafir. Absaruha khashi'ah, dan pandangan matanya pula menjadi zalilah, hina, tunduk, dan juga takutlah. Bila hati takut, pandangan mata pun jadi takut juga, dia tunduk, takut. Bisababi mautihim ala ghairil Islam, dengan sebab kematian mereka dulu tidak di atas agama Islam. Wa inkarihim al-ba'ts, dan engkarnya mereka kepada hari kebangkitan. Mereka engkar, mereka tidak percaya, lalu akhirnya apa yang mereka tidak percaya itu menjadi suatu kenyataan. Menyesal lah. Maka mereka akan menyesal. Yang mana dahulu mereka pernah berkata, inna lamarduduna fil hafirah, adakah kita akan kembali untuk hidup, maksudnya hidup sekali lagi, hidup untuk kali berikutnya. Itu berkatalah musyriku Quraisy, kalau lihat kepada cerita asal kepada penurunan ayat ini, orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang yang seumpama mereka dari kalangan orang-orang yang engkar hari kebangkitan berkata, adakah hal nuraddu ila hayatinal ula, adakah kita akan kembali kepada kehidupan kita sebagaimana yang pertama, yakni setelah kita mati, adakah kita akan hidup sebagaimana kita pernah hidup di dunia? Mereka bertanya, adakah kita akan melalui keadaan yang sebegitu, fanasiru ahya'an, lalu kita menjadi orang yang hidup ba'da mautina, setelah kita mati. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, adakah kita hidup setelah kita sudah menjadi tulang-tulang yang reput, yang hancur? Ini keyakinan tentang adanya hari selepas hari hidup,
hari kebangkitan, hidup selepas mati ini suatu perkara yang besar dalam soal iman. Orang yang tidak yakin kepada hari akhirat, hari kiamat adalah orang yang memang rosak dalam akidah dia tu. Sebab salah satu rukun iman ialah beriman kepada hari akhirat, beriman kepada adanya hari kiamat yang menjadi penamat bagi kehidupan kita di dunia. Berlaku kiamat, habislah kehidupan kita ni, dah semua di alam ni dah berakhir. Mereka bertanya, adakah setelah kita menjadi izama, menjadi tulang? Bagi Allah Ta'ala tidak ada yang susah. Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang yang sudah mati, sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menciptakan manusia yang asalnya tidak ada. Itu adalah satu perkara yang sangat mudah. Kita kena ingat gini ya, kita duduk sehari-hari ni, banyak perkara yang kita boleh lihat bukti-bukti akan adanya kehidupan selepas mati. Bukti di antara bukti yang jelas ialah sebagaimana disebut di akhir surah Yasin, apabila orang kafir Quraisy bertanya, mereka bertanya, qala man yuhyil 'idham, siapakah yang dapat menghidupkan tulang setelah tulang itu wahiya ramim? Maka katakanlah, yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah, yang dapat menghidupkannya ialah Tuhan yang telah menjadikan makhluk ini daripada awal kejadian. Dan dialah allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, dia menjadikan untuk kamu daripada pokok yang hijau itu adanya api. Banyak bahan api kita diambil daripada pokok kayu. Sekarang ni kita guna minyak, guna gas. Sebenarnya minyak gas ni terhasil daripada kehidupan dulu yang telah mengalami proses perebutan yang lama. Yang tersimpan lama adalah tanah. Biasa minyak gas yang dijumpai dalam perut bumi, termasuk di dasar laut, adalah hasil dari proses perebutan makhluk-makhluk yang telah hidup dulu. Ini kalau ikut kajian ni, dia makan fosil, F-O-S-I-L, fosil. Akhirnya terhasillah macam-macam gas. Salah satunya minyak. Daripada situlah terhasilnya bahan api. Tapi sebenarnya mari daripada minasyajaril akhdari naran, daripada pokok yang hijau keluarnya naran, api. Itu tanda kiamat sebenarnya. Itu tanda kiamat. Afara'aitumun naral lati turun, tidakkah kamu lihat api yang kamu nyalakan? A antum ansha'tum syajarataha, adakah kamu yang menjadikan pokok kayu yang daripada pokok itulah kamu ambil nyalaan api? Ataupun am nahnul musyi'un, atau kami yang menumbuhkan pokok tu. Pokok kayu keliling rumah kita, kalau kita musim panas gini, kita tak mampu nak bertahan duduk berdiri tengah panas. Tapi pokok kayu tak mati. Tak mati. Mungkin dia layu, nampak layu daun dia sebab dia panas, tapi tak mati. Cuba manusia duduk dengan kena panas tak minum air, kita akan pengsan, kita akan mati sebab dia lain. Mungkin dia sebab dia dapat bekal air daripada tanah, akar dia tu, air itu masuk dalam akar sehingga dia boleh terus hidup. Pokok kayu itu hidup cara dia, tapi itu tanda. Sebab asalnya bumi ni mati. Allah Ta'ala buat perbandingan, begitulah dia boleh menghidupkan orang mati berdasarkan kepada kehidupan setelah hujan turun. Allahul ladzi yursilur riyah fatuthiru sahaba, Allah Ta'ala dialah yang menghantar angin dan dialah yang memperjalankan awan. Fasuknahu ila baladin mayyitin, lalu kami siramkan air hujan itu ke sebuah negeri yang tanah yang mati. Fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha, lalu kami hidupkan bumi itu setelah matinya. Maka kadzalikan nusyur, demikianlah kamu dibangkitkan. Dulunya bumi itu mati, setelah turun hujan hidup. Bukti hidup ialah naiknya pokok kayu. Keliling rumah kita ni, kalau tak tebah, tak potong rupuk dah, naik semua sama, naik rupuk, menunjukkan
Tanah tu hidup. Bukti hidup sebab naiknya ukuk, naiknya tumbuh-tumbuhan setelah turunnya hujan. Kalau tak turun hujan, kering garing habis. Turunnya hujan, naiklah ukuk. Maka kadzalikan nusyur, demikianlah kamu akan kembali hidup, dibangkitkan setelah kamu mati. Sebab prosesnya selepas tiupan sangkakala yang pertama, berlaku tiupan sangkakala yang kedua, turun hujan. Lalu manusia pun akan tumbuh seperti al-baqal. Tumbuhnya rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan sayur-sayur akan tumbuh daripada bumi dan kembali hidup untuk kali yang kedua. Di situlah bermulanya kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar. Adapun kehidupan yang sekarang ni adalah suatu eksperimen. Eksperimen, uji kaji, nak uji. Sebab kita dihidupkan di sini untuk diuji. Eksperimen tu uji kaji, untuk uji dan kaji siapa betul-betul beriman dan siapa yang tidak lulus, siapa yang lulus. Allazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk liyabluwakum, untuk menguji kamu. Jadi kehidupan kita di dunia ni adalah kehidupan untuk dijadikan kajian. Siapakah di antara kita yang lulus dalam ujian itu? Yang lulus maka dia akan berjaya, yang tidak lulus dia akan menyesal. Dan kehidupan sebenarnya kita akan rasai selepas kita mati. Wallahu alam. Ada soalan? Siksa kubur bergantung kepada keadaan si mati. Kalau orang itu orang kafir, dia akan mendapat siksa kubur terus menerus daripada bermula dia mati. Siapalah keluar daripada kubur, lepas tu menanti pula azab siksa yang lain. Adapun orang beriman, dia akan disiksa mengikut kadar dosanya, atas dosa dia buat, atas dosanya dia lakukan. Contohnya orang yang tidak menjaga kebersihan selepas dia buang air kecil. Dalam hadis yang menyatakan fakana ammatu azabil qabri minal baul, secara umumnya orang yang mendapat azab kubur adalah puncanya daripada air kencing. Kerana masalah kencing yang tidak dijaga, yang tidak dibersihkan, maka kebanyakan mereka disiksa dalam kubur. Tapi itu bukan siksaan yang berterusan, bergantung kepada itulah. Ataupun dalam hadis Ibnu Abbas, bila Nabi melintasi dua buah kubur, lalu dikatakan orang dalam kubur ni sedang disiksa, walaupun dosanya tidaklah besar berbanding dosa yang lain, tapi dosanya pun besar juga. Adapun salah seorangnya fakana ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, salah seorang ini dia suka menjadi batu api. Batu api ni mana suka melaga-lagakan orang lain. Dia menjadi punca kepada orang lain berkelahi, balah, bermusuh. Manakala seorang lagi fakana la yastanzihu minal baul, dia tidak menjaga kencingnya. Jadi kalau yang begini, dia punya siksa kubur tu bergantung kepada kadar kesalahan dia lah. Sama ada selepas ditiup sangkala pertama, itu bergantung kepada keadaan dia, keadaan dosa yang pernah dilakukan. Siksa kubur ni disabit dalam Quran, ya. InsyaAllah tak kekal. Dia bergantung kepada bentuk kesalahan dia. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, kita pun tak tahulah sejauh mana kekal tidak kekal. Tapi sebenarnya maksud seksa di sini, ada ulama kata seksa ni dia lebih membawa kepada maksud rasa tidak selesa. Rasa tidak selesa. Seksa ni dia banyak tarikh. Kadang seksa dengan mana sakit. Kita sakit gigi, seksa, sakit gigi, penipal, seksa juga. Apa dia lagi, sakit perut mula-mula, seksa juga. Tapi kalau kita berada satu keadaan kita rasa kurang selesa, tak sakit cuma tak selesa, kita melintasi satu tempat, tercium bau busuk, bau sapah, tak selesa, sangat tidak selesa, maka kita akan lari untuk pergi tempat yang tidak ada berbau busuk. Jadi ta'rif azab itu membawa kepada banyak tafsiran. Soalan. Ya.
sejauh mana anak yang soleh ni, yang tinggal ni boleh mengurangkan kesesaan begitu, boleh ke? Salam pokok ia bergantung kepada doa dia. Kalau anak soleh tu tidak mendoakan doa yang khusus, sebab adalah hadis sebut apabila matinya anak Adam terputus amanannya kecuali 3 perkara. Salah satunya ialah awaladin salihin yad'ulah, seorang anak soleh yang mendoakan. Kalau anak tu mendoakan untuk ibu bapa supaya Allahumma a'idhu min azabil qabri, ya Allah lindungilah ia daripada azab kubur. Kalau Allah Ta'ala kehendaki untuk diperkenalkan doa tadi, ya kemungkinan mak ayah dia akan selamatlah daripada azab kubur. Sebab itu termasuk doa lah, termasuk doa. Tapi syaratnya anak tu anak yang soleh lah. Awaladin salihin yad'ulah, mendoakan. Dan sebaik-baik doa untuk orang mati ni doa supaya diberi keampunan dan rahmat. Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Kalau dua-dua ibu bapa dah meninggal, maka kita gunakan dhamir yang musanna untuk dua. Maka kita menaruh sangkaan baik, insya-Allah mungkin doa anak soleh itu akan diterima, lalu ibu bapanya mendapat manfaat. Contohnya adalah hadis di mana seorang bapa yang sudah meninggal mendapat kedudukan yang tinggi. Lalu dia bertanya kepada malaikat, dengan apakah ini darjat ini? Darjat ni. Lalu malaikat kata, bistighfari waladika laka. Bistighfari waladika laka, dengan sebab ucapan istighfar anakmu untukmu. Dengan sebab mana sebab tu anak ni dianggap satu harta yang paling bernilai. Kalaulah ia tu jadi manusia yang baiklah, mana istighfar daripada si anak menyebabkan si bapa ni mendapat darjat yang lebih tinggi. Dia kata mana dapat semua ni dengan sebab anakmu. Bukan hak dia dah anak dia, tapi anak dia tu pun anak yang soleh, dan anak dia pun maknanya daripada hasil usaha dia cari jodoh, dia berkahwin, kemudian dapat anak sebagainya, dia didik apa, memang hasil usaha dia juga. Kalau kita nak kata itu anak dia buat, sebenarnya anak dia sendiri tu hasil usaha si mati ni juga. Hasil usaha, mana saya dapat anak dididik, dia asuh gini-gini, makanya dia dapat balik keuntungan daripada usaha dia. Boleh nampak tu, dia mendapat kebaikan daripada usaha dia membentuk keluarga, dan akhirnya wujudnya anak yang soleh, dan si mati ni mendapat manfaat daripada kewujudan anak yang soleh. Khususnya doa lah, khususnya doa. Nak katakan soleh, adakah disyaratkan soleh menjadi orang alim? Tak semestinya. Tak semestinya. Tarikh yang mudah anak soleh ni anak yang taat kepada Allah. As-salih bermakna al-muti' lillah, wat-tariku linahyihi, yang taat akan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Cukup dah, itu pun cukup. Tapi tidak ada disyaratkan nak jadi soleh tu kena orang yang alim siapa, boleh menguasai semua ilmu, kena ngapa semua habis ayat Quran, kena apa hadis Nabi, tahu hukum fiqh. Tak disyaratkan soleh tu setakat tu. Soleh cukup dia taat kepada Allah, meninggalkan larangannya. Maknanya salat 5 waktu, tidak lara, tidak leka, cukup itu anak soleh dah tu. Ya, apa dia? Betul, betul. Itu pun termasuk juga lah. Sebab setara Nabi Zakaria yang dapat anak ketika usianya sudah 100 tahun lebih. Dia hidup lama tak boleh anak. Macam Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim dapat anak tu setelah umur dia banyak dah. Dia dapat Ismail tu
setelah umur dia berapa dah, sebab dia kahwin lama dengan Sarah, tak boleh anak. Akhirnya Sarah suruh dia ni kahwin dengan pembantu dia namanya Hajar. Lepas kahwin dengan Hajar sekali dapat anak, umur dia dah memang banyak benar dah. Lepas tu dapat pula Ishak. Nabi Zakaria pun serupa juga. Tapi walaupun mereka ni nabi, bagaimana mereka juga berdoa. Nabi Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa. Apa doa dia? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku zuriat yang baik, anak-anak dan cucu-cucu yang baik. Kalau setara Nabi dan Rasul berdoa gitu, kita lebih-lebih lagi. Nah, kita lebih lagi berhajat kepada doa yang sebegitu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, ya begitu juga zuriat aku. Mana dia tidak nak jauh dia seorang lah. Kalau boleh anak cucu dia pun jadi orang jauh jugalah, jadi baik juga. Termasuklah wa min dzurriyyati. Lalu Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, terimalah akan doa ni. Doa supaya aku terus istiqamah mendirikan salat dan juga anak cucuku, zuriatku. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.